الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita sekali lagi diberi kesempatan, peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung pengajian kitab kita. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung syarat sah barang dan juga harga yang kita nak jual beli. Barang dan harga yang kita nak jual beli ini mesti memenuhi 5 syarat yang telah ditetapkan di dalam mazhab kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia punya perbezaan ni tuan-tuan, dia di antara mazhab ini dia berbeza. Sebab tu kita selalu fokus, selalu sebut perbincangan kita ini merujuk kepada mazhab kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Barang yang dibenarkan untuk kita jual beli dalam mazhab kita mesti memenuhi 5 syarat. Yang pertama, barang itu mesti suci. Sekiranya barang itu najis ataupun bercampur dengan najis, maka tidak dibenarkan untuk berjual beli, ataupun tidak dibenarkan untuk jual dan tidak dibenarkan untuk beli. Apabila tak boleh tuan-tuan, maka kita kena guna akad lain. Itu penting untuk kita tahu. Sebab kita pernah sebut sebelum daripada ni, ada beberapa pilihan akad dalam pelaksanaan sistem muamalat dalam mazhab kita. Lebih kurang 4 pilihan yang kita boleh pilih. Yang pertamanya dipanggil jual beli yang sebenar. Kalau boleh guna akad jual beli yang sebenar, maka kita guna jual beli yang sebenar. Yang kedua, sekiranya jual beli yang sebenar tidak dapat diimplement di lapangan, maka pilihan yang kedua, kita boleh menggunakan akad jual beli mu'adah, jual beli yang tidak ada ijab dan qabul, yang diterjemah oleh Al-Imam Nawawi. Pilihan yang ketiganya ialah sekiranya tidak boleh untuk guna dua-dua. Pilihan pertama tak boleh, pilihan kedua tak boleh, iaitu pilihan ketiganya nama dia ialah hebah. Kita boleh niat ataupun kita boleh pilih akad hebah. Pastikan tujuan dia capai target kita. Jadi tujuan Allah Ta'ala mensyariatkan beberapa pilihan akad ini untuk pastikan bahawa transaksi yang kita buat itu sah di sisi syariat. Sebab itu kita boleh pilih, nak pilih jual beli yang sebenar ataupun jual beli mu'attah ataupun hebah, asalkan kita punya tujuan pertukaran barangan itu dibenarkan ataupun di-approve oleh syariat. Jadi settle. Yang keempat, pilihan keempat kita boleh pilih juga dalam mazhab Syafi'i, popular, nama dia lah hebah bisawabin. 4 pilihan. Kalau suci, kalau tak suci, contohlah kalau barang itu tak suci, barang najis, contoh kita nak beli baja, walaupun baja tu baja organik tapi bahannya bercampur dengan najis, maka tidak dibenarkan di sisi mazhab kita untuk kita beli baja yang ada kandungan najis. Maka apa akad yang kita nak guna? Kita guna akad, dia panggil nama dia lah naqlul yadi, tapi terma dia kita panggil hebah.
Kita heboh kepada penjual. Heboh itu bukan termasuk heboh yang pilihan nombor 3 tadi. Heboh yang alternatif nombor 3 tu, 1, 2, 3, 4 tu, itu heboh yang real. Dia panggil heboh pindah milik. Itu dia panggil heboh yang sebenar. Tetapi ada satu lagi heboh. Heboh ini penggunaan heboh tetapi bukan pindah milik. Nama saja heboh, kita heboh kepada penjual, tapi dalam sistem syariat mazhab kita, mazhab Syafi'i, dia panggil pemberian kita ini untuk pastikan kita naqluliyat, ini kita pindah kuasa mengurus. Dia panggil penggunaannya ialah, penggunaan bahasa yang tepat ialah hak, perpindahan hak, bukan perpindahan milik. Dia beza di antara milik dengan hak. Jadi apabila milik itu dipanggil pertukaran, perpindahan milik, benda yang dibenar milik oleh syarak, itu dipanggil tukar milik. Kalau benda yang tidak dibenarkan milik oleh syarak tapi dia benarkan untuk kita urus, handle, dipanggil berhak ke atas kita. Baja itu, najis itu berhak ke atas kita. Kita yang mengurus baja itu. Dia panggil bukan milik kita tapi berhak ke atas kita. Itu pilihan yang kita boleh guna. Adapun dalam mazhab Hanafi, kita tak nak sebut sebab dia akan melibatkan terma yang kita perlu tahu apabila kita nak tukar pada mazhab lain. Mazhab Hanafi dia ada 2 qaul. Ada qaul yang sah jual beli baju, dia panggil sah jual beli najis. Itu pendapat Hanafi. Sebab tu kita jangan hairan apabila ada orang mengatakan baju boleh belilah. Dia kata mana tak apa, ni dapat dari mana ni, tak boleh jual beli baju ni. Pelik dia. Kalau kita tanya dia, memang boleh beli tapi itu ikut channel mana? Dia kata boleh lah, ada hadis tu. Dia hadis terus. Itu jawab dia pandangan mazhab Hanafi. Itu pun dalam mazhab Hanafi ada khilaf. Kita nak sebut sebab dia akan jadi panjang. Kita fokus kepada mazhab kita sebab kita boleh apply juga. Maksud apa? Maksud kita tak boleh jual beli, kita ada akad yang telah diperuntukkan dalam mazhab kita yang nama dia lah naqluliyah. Tak menjadi isu. Cuma orang jadi isu tu dia kata kenapa tak nak jual beli. Dia pula yang jadi isu. Kita tak jadi isu sebab mazhab kita ada pilihan naqluliyah. Jadi dari situ tuan-tuan kita kena pandai apabila berlakunya isu-isu di kalangan masyarakat. Jadi kena tahu, kena tambah knowledge. Jangan duk tahu satu channel saja. Dia duk ambil channel Hanafi sedangkan dia mazhab Syafi'i. Kalau tahu satu channel ni mazhab kita okeylah, memang kita pegang daripada kecil sampai ke tua. Tok nenek kita pun mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i. Tahu mazhab kita okey. Ni hari ni orang hari ni peliknya ramai yang tahu mazhab lain. Dia tak tahu yang dia berpegang itu sebenarnya identiti orang lain, bukan mazhab yang dia anuti. Mazhab yang dia pegang selama ni. Penting. Mazhab ini agak penting tuan-tuan. Bukan apa-apa ini, bukan kita boleh remehkan. Kerana dia channel nak sampai kepada Nabi. Jangan kita kata mana-mana pun boleh. Ya, mana-mana boleh. 4 itu. Channel mana-mana boleh. Dia networking dia sampai terus kepada Nabi. Mazhab Syafi'i, networking dia daripada susu galur Sayyidina Ali, naik kepada Fatimah, sampai kepada channel Nabi juga. Tapi kita kena kita yang orang awam ni tak perlulah kita tahu susu galur sampai dia panggil tarikhut tasyrik, detail susu galur mazhab kita sampai kepada Nabi. Mana dia punya jalurnya tak perlu kita tahu. Nak ceritanya mana-mana 4 channel itu dia akan susur galur dia, networking dia sampai kepada Nabi. Tapi kena ada. Untuk sampai kepada Nabi dia kena ada rangkaian. Baik, sambung malam ni. Yang keduanya ialah mesti barang itu ada manfaat di sisi syarak. Dia ada 5 semua syarat. Jadi kita duk bincang syarat yang kedua. Syarat yang keduanya ialah
barang yang kita nak jual mesti ada manfaat di sisi syarak, bukan manfaat di sisi kita. Tidak. Jadi kita detailkan, kita akan sambung malam ni. Kita sedang mendetailkan jenis barang yang tidak ada manfaat di sisi syarak. Jadi barang ini syarat untuk dijual beli mesti barang itu ada manfaat di sisi syarak, barulah boleh dinamakan harta. Yang disebut sebagai pertukaran harta benda, disebut sebagai muawadatin maliyatin. Muawadah maliyah, pertukaran harta benda. Nak dinamakan maliyah, nak dinamakan harta benda di sisi syariat, mestilah benda itu ada manfaat. Mestilah benda itu ada manfaat. Sebab itulah secara kesimpulan yang pernah kita sebut sebelum daripada ni, nak dinamakan harta di sisi syarak, ulama menyimpulkan mesti ada dua syarat barulah dinamakan maliyah. Yang pertamanya ialah mestilah benda itu dia panggil benda yang boleh dimiliki, dia panggil mumkinut tasarruf, ataupun dia panggil mungkin untuk dimiliki. Dia panggil boleh untuk dimiliki. Ini boleh untuk dimiliki ni dia ada 3 bentuk, tapi kita asasnya saya tak nak detailkan lagi 3 bentuk tu, takut kita pening. Umum dulu kita tahu, jadi asalkan benda itu boleh dimiliki. Boleh dimiliki ni satunya ain, benda yang kita boleh milik, diri benda yang kita boleh milik. Dia ada 2 bentuk lagi benda yang boleh dimiliki ni. Tapi asasnya kita faham dulu panggil permulaan ini, asalkan benda ni boleh dimiliki, ada benda, maka itu ciri yang pertama untuk dinamakan harta dalam syarak. Yang keduanya ialah nak dinamakan harta pada syarak ini ataupun dinamakan manfaat pada syarak ini, mestilah harta itu dipanggil ada nilai. Dia panggil harta yang bernilai. Kalau harta yang tidak, kalau benda yang tidak ada nilai, maka tidak dinamakan harta yang sebenar di sisi syarak. Dia tak nama maliyah, dia nama malun saja. Itu perbezaan dalam terma Arab di antara malun dengan maliyah. Sebab itu ulama guna muawadatin maliyatin, yufidu milka ainin au manfaatin ala dawamin. Itu ta'rif jual beli yang pernah kita sebut sebelum daripada ini, pertukaran harta benda. Jadi nak nama harta benda itu mestilah benda yang ada nilai. Dia panggil ada ciri mutamawwalun, mutamawwal. Ada nilai benda itu. Nilai ini siapa yang beri nilai? Bukan kita, nilai di sisi syarak. Kalaulah benda itu tidak bernilai di sisi syarak, maka tidak dibenarkan untuk berjual beli ataupun untuk jual dan untuk beli kalau benda itu tidak ada nilai. Sebab itulah kita sambung malam ini contoh benda yang tidak ada nilai, benda yang tidak ada manfaat di sisi syarak. Benda yang tidak ada nilai di sisi syarak ini disebut tuan-puan dalam kitab yang besar, dia lebih kurang ada 3 benda yang tidak ada nilai di sisi syarak. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya ialah benda itu tidak ada manfaat. Ini yang kita duduk bincang. Benda yang tidak ada manfaat di sisi syarak. Apa contoh benda yang tidak ada manfaat? Kita akan detailkan malam ni. Contoh yang ketiga. Contoh yang pertama kita dah bahas, iaitu binatang yang melata di permukaan bumi. Itu tidak ada manfaat di sisi syarak. Tak sah jual beli. Itu satu. Baik, jadi benda yang tidak ada nilai di sisi syarak ini, dia asasnya ada 3, tapi kalau setengah kitab dia ada 4 semua. Yang pertama tidak ada manfaat di sisi syarak. Yang keduanya benda yang bahaya. Benda bahaya juga tidak ada nilai di sisi syarak. Benda yang bahaya. Maksud benda yang bahaya ni apa dia? Benda yang bahaya ini disebut dalam kitab I'anatul Talibin seperti
racun yang berbahaya kepada nyawa manusia, ataupun racun yang berbahaya kepada benda lain atau tumbuh-tumbuhan dan pokok kayu, tak apa yang tu sah jual beli racun. Racun yang digunakan untuk pokok kayu dan sebagainya, itu boleh. Sebab itu dalam kitab Arab dia sebut racun secara umum. Maksud racun umum ini yang kata tidak sah menjual racun yang berbahaya kepada manusia, yang boleh mengancam nyawa manusia. Itu pendetilan, itu contoh bahaya. Dan benda-benda lain lagi lah, contoh-contoh lain. Asalkan benda itu berbahaya, tidak sah dijual, tidak ada nilai. Dan contoh yang ketiga yang tidak ada nilai ialah benda yang sedikit, juga akan disebut dalam kitab kita ini. Kalau benda itu sedikit, tidak sah dijual beli. Seperti 2 biji gandum, 2 biji zabib, 2 biji anggur yang kecil, tidak ada nilai, tidak dibenarkan untuk kita jual beli. Kita nak try anggur sebelum beli, sebiji saja kita nak jual, kita nak beli. Saya beli dulu sebiji sebab saya nak test. Tak ada tester, maka kita nak kena beli, tak sah jual beli. Tetapi sahibah, kita akan sebut di bawah sekali, dia sahibah. Maknanya kita kena minta supaya tuan dia hebah kepada kita, barulah boleh kita minum, boleh kita try buah anggur, sebiji anggur. Dia panggil benda yang sedikit, tidak ada nilai di sisi syarak, maka tidak boleh dijual, tapi boleh dihebah. Dia ada kaedah, ada formula dia, disebut dalam kitab I'anatul Talibin, disebut juga dalam kitab Taqriratus Sadidah. Formula ini, kaedah umum dia panggil. Kita akan detailkan di bawah tu. Yang keempat, benda yang tidak ada nilai di sisi syarak, dia ada 4 benda. Tapi asal jadi 3. 4 ni dia detail jadi 4 macam mana, iaitu benda dipanggil pendetailan dalam benda yang tidak ada manfaat di sisi syarak, walaupun ada manfaat di sisi manusia. Contoh dia kata alat muzik, dia akan sebut di bawah. Jadi asasnya ada 3 benda. 3 benda. Jadi dia panggil 3 benda ataupun 3 sebab yang termasuk benda yang tidak ada nilai di sisi syarak. Apabila benda ni tidak ada nilai di sisi syarak, maka tidak boleh dijual beli. Baik, kita sambung. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, tiada sah dijual beli binatang buas. Itu kita dah baca minggu lepas kan? Kita dah baca minggu lepas. Baik, contoh yang seterusnya, dia ada 3 contoh. Contoh pertama, tidak sah menjual binatang yang melata di permukaan bumi seperti ular, kala, jengking dan sebagainya. Itu satu. Contoh yang kedua, amalan ini contoh yang ketiga. Contoh kedua, tiada sah dijual beli binatang buas. Itu contoh kedua. Ini dalam pendetailan contoh benda yang tidak ada manfaat. Apabila tidak ada manfaat, tidak ada nilai. Ini. Contoh yang ketiga, tiada sah jual beli barang yang tiada berguna dengan sebab sedikitnya barang. Barang yang sedikit dipanggil tidak ada nilai. Jadi tidak sah dijual beli. Contoh barang yang tidak ada nilai di sisi syarak ataupun barang yang tidak ada manfaat di sisi syarak. Jadi kunci dia tuan-tuan, 2 contoh yang kita bincang bulan lepas, contoh binatang melata dengan binatang buas ini tidak sah. Kenapa? Kerana dia tidak ada manfaat. Itu kunci dia. Kerana tidak ada manfaat. Kenapa tidak ada manfaat? Kerana syarak tidak anggap benda itu bernilai di sisi syarak. Contoh dia, jual beli binatang yang tidak bernilai. Contohnya jual beli ular, tak sah. Jual beli musang, tak sah. Jual beli harimau, tak sah. Jual beli disebut gajah, tak sah. Melainkan yang kita sebut melainkan, dia ada pengecualian. Melainkan binatang itu ada kegunaan, ada manfaat untuk manusia. Manfaat ini pun ditetapkan oleh syarak, bukan manfaat di sisi kita. Bukan manfaat di sisi kita. Tu yang kita sebut bulan lepas, contoh manfaat di sisi syarak
benda yang boleh diguna sah dijual beli sekiranya kucing. Ini pun jadi orang panggil apa tuan-tuan, jadi perdebatan, bukan di kalangan kita, di kalangan para ulama. Kucing ini dalam mazhab Syafi'i dia ada dua. Pertama, secara umumnya tidak sah dijual kucing, melainkan kucing yang ada manfaat untuk manusia. Manfaat apa dia? Manfaat kegunaan dia untuk menangkap binatang. Tak kisah binatang apa-apa. Ini disebut dalam kitab Mughni Muhtah jilid yang kedua. Disebut juga di dalam kitab kita ni, kitab Jawi, tapi kita tak nak sebut kitab Jawi, kita ambil kitab yang besar. Disebut juga dalam kitab I'anatul Talibin. Tapi yang paling jelas, yang detailnya disebut dalam kitab Mughni Muhtaj, jilid yang kedua. Kucing tidak sah dijual beli dalam mazhab Syafi'i, melainkan kucing yang ada kemahiran untuk menangkap binatang. Pandai cekap tangkap tikus, tangkap lalat, tangkap apa pun kita boleh suruh dia tangkap binatang. Itu sah dijual beli. Ada kata pandangan dalam mazhab lain sah. Itu kita sebut awal supaya tak mengelirukan tuan-puan. Mazhab kita yang kata tak sah melainkan kena ada manfaat. Ada pandangan mazhab lain, antaranya mazhab Hanafi, sah jual beli kucing. Itu yang pelik tu, apabila kita kata tak sah jual beli kucing. Pening dia. Ada setengah orang marah pula tu. Dia kata apa nama ni, jual beli kucing tak sah. Kami duk jual beli lama, patut dia marah. Rupanya ada kepentingan individu. Rupanya dia hobi dia jual beli kucing. Hobi dia kucing luar tuan-tuan, kucing cantik-cantik, bukan kucing kampung ni. Kucing luar cantik-cantik tu memang hobi dia jual beli kucing ataupun beli kucing. Apabila tak sah saja, bertentangan saja dengan benda yang dia buat, maka marahlah dia. Dia kata kita duk buat lama dah, dia kata, sedangkan benda ni sah. Sebaik kita tak tanya sah ambil kat mana, pandangan mana, kitab mana, jam lah dia. Dia hanya pandai sah saja. Kalau dia boleh jawab pun, saya dah Google dah. Keluar macam-macam dalam Google tu. Keluar dalam Irsyadul Ahkam. Pandangan lah ni, orang lah ni mudah saja. Google keluar macam-macam. Antaranya web Irsyadul Ahkam, macam-macam pandangan. Dalam Irsyadul Ahkam itu dia menakalkan pandangan mazhab Hanafi ada, dia menakalkan pandangan Maliki, dan dia menakalkan juga pandangan Syafi'i. Tiga-tiga ada. Kadang-kadang dua saja tak sebut Syafi'i. Yang kita belajar ialah mazhab Syafi'i. Beres. Jadi kita tak payah pening tuan-tuan, memang boleh mazhab lain, cuma kita cerita mazhab kita. Jadi mazhab kita ni tuan-tuan, dia mudah saja. Kalau tak boleh, sebab tu kita nak belajar supaya mana boleh, mana tak boleh. Kalau tak boleh, ada pilihan. Contoh mazhab kita nak beli juga kucing yang tak ada skill pun nak tangkap binatang, tak sah nak jual. Kucing cantik tu bukan boleh suruh buat apa pun, duk tidur atas katil kita je, buat balik bela je, tidur sekali dengan kita, nak kena mandikan dia, nak kena sediakan tandas dia. Bukan macam kucing kampung. Kucing kampung dia boleh berdikari, dia pandai berok sendiri, tak boleh buat apa pun, tak ada manfaat yang disebut dalam kitab pun, hanya untuk hobi kita. Maka kita nak beli juga boleh. Kita menggunakan pilihan yang ketiga, iaitu hebah. Pastikan kita bagi duit kepada penjual itu jangan lafaz jual dan beli, tapi kita lafaz hebah. Cara nak lafaz ada dua. Pertama, boleh kita guna lafaz sarih. Ni saya hebah kepada you, ada harga kucing ni 100 setengah, contoh harga kucing, ataupun 2,000 seekor ni, maka kita hebah 2,000 ni bayaran kepada kucing ni. Tapi tak kata saya jual, tak kata saya beli, tak menggunakan lafaz jual beli, tak guna. Kita guna pilihan ketiga. Boleh ke tak boleh? Boleh, sebab capai tujuan dia objektif yang syarat menetapkan setiap akad ini, pastikan sah untuk pertukaran milik. Daripada kucing itu nak pindah milik kepada kita, dan duit kita ini nak pindah milik kepada penjual, mekanisme yang syarat sediakan ialah akad.
Jadi syarak ni dia menyediakan platform dia ialah syariat, muamalat tu platform. Jadi muamalat ni dia benda yang luas, benda yang besar, maka dalam platform itu dia ada pilihan. Dia boleh pilih jual beli, dia boleh pilih beli mu'attah, dia boleh pilih heboh, dia boleh pilih hadiah, dia boleh pilih sedekah, dia boleh pilih jual beli salam, dia boleh pilih heboh bisawak. Banyak pilihan yang Islam sediakan. Maka kita pilih heboh. Orang tanya, kenapa tak jual beli? Aku tak nak pilih jual beli sebab aku tak nak taklid mazhab Hanafi contoh. Sebab kalau kita taklid mazhab Hanafi, ya mudah, tetapi dia ada syarat yang kena tahu. Secara basicnya kena tahu apa? Kena tahu di sisi Hanafi ini, tambahan di sisi Hanafi yang tak sama dengan kita, apa syarat sah jual beli selain daripada barang yang ada manfaat. Kena tahu basic juga di sisi Hanafi. Jadi kita tak nak tahu, tak nak belajar Hanafi secara asal pun, maka kita boleh kekalkan mazhab kita dengan pilihan yang berbeza. Kita boleh pilih pilihan yang ketiga. Baik, settle. Hari ni pula tuan-tuan benda yang sedikit. Tiada sah jual beli barang yang tidak berguna dengan sebab sedikit. Mana contoh? Seperti 2 atau 3 biji gandum. Gandum orang dulu tuan-tuan. Gandum orang dulu ni besar, bukan macam gandum kita. Kita ni duk beli hak debu, duk beli hak bentuk orang dah proses. Ni biji dia, biji gandum. Kita ni hari ni duk sampai tempat kita ni bukan sampai gandum dalam bentuk biji rin tu. Sampai di tempat kita ni gandum yang telah diproses. Maksud biji ni biji gandum yang belum di mesin, macam beras yang belum diproses. Disebut dalam kitab Bayur Ibn Qasim jilid pertama tuan-tuan. Kalau kita baca jilid yang pertama tu, ulama sebut kisah dalam hasyiah itu bagaimana Allah tarik nikmat makanan. Dulunya ulama sebut makanan ni dulunya. Jangan cerita zaman Nabi Adam AS, jangan cerita. Cerita zaman tabi'in, jangan cerita zaman Nabi kita lagi. Zaman Nabi Adam dengan Nabi kita jauh dah beza. Allah tarik nikmat makanan tu. Apa maksud nikmat makanan? Fizikal makanan, maksudnya diri makanan, dan juga kualiti makanan ditarik oleh Allah Ta'ala nikmat. Makanan semakin kecil benda, bijirin semakin mengecil, dan kualiti Allah tarik, semakin hilang kualiti nutrisi yang ada di dalam makanan itu. Bukan saja makanan, ini tak cerita kita lagi. Allah tarik nikmat. Fizikal kita pun tak besar macam orang dulu, kualiti kita pun tak sihat macam orang dulu. Sebab apa? Sebab pemakanan kita ditarik nikmat oleh Allah Ta'ala. Gandum ni bijirin dia besar. Tunggu saya sebut, dia kata dia belajar, masa dia belajar guru dia sebut, dia kata telur dulu tuan-tuan, telur ayam, telur itik besar penumbuk ni besar ni. Telur hari ni saiz A pun tuan-tuan kecil. Tuan-tuan beli telur ayam di saiz A, nak cari yang besar sekali, tak ada dah besar ni. Kalau ada telur yang besar ni, telur angsa, telur buaya, telur buaya lagi besar lah. Telur ayam ni tak ada. Sebab tu kita nak ikut sunnah. Tuan-tuan biasa dengar tak sunnah Nabi makan kurma berapa biji? Nabi 3 biji. Kan kita sunnah buka puasa ikut ganjil 3-7. 3-7. Tak boleh 7-3. Makan pagi 3. Kalau kita sahur 3 ataupun 7, kenyang sampai ke petang. Sebab apa? Sebab besarnya kurma dan kualitinya nutrition yang ada dalam kurma tadi lengkap. Ni nak cerita ni 2-3 biji. 2-3 biji tak ada nilai. Kalau benda tu pun besar, hari ni lagi lah tak ada nilai. Kecil sangat. Tu tengok beras hari ni. Beras kita dah hancur dah. Pilihlah basmati yang tak hancur tu. Mana boleh besar ni? Tak boleh pun besar ni. Biji beras kat kita baru faham. 3 ataupun 3 biji beras ataupun 2-3 biji anggur tak sah.
Tak boleh kita nak jual beli. Kita pergi di pasar malam, kita nak tengok buah anggur, anggur ada biji ataupun anggur tak ada biji, tanya tuan kedai, manis ke tak manis? Tuan kedai kata manis, kita tak percaya. Nak confirm boleh tak saya nak try? Boleh. Tuan kedai kata bayar dulu. Maka kalau nak bayar tak ada saya beli 2 biji kita nak try ataupun sebiji, tak sah. Melainkan yang sahnya ialah heboh saja. Melainkan yang sah heboh. Kena minta tuan kedai heboh. Saya tak boleh bayar. Dia kata tak boleh bayar, saya tak boleh bagi. Tak apa, tak boleh bagi, saya tak beli. Ada contoh kita nak juga. Nak juga macam mana cara? Nak kena dia heboh kepada kita. Dia tak sah kita nak jual. Nak bayar di atas dasar jual beli 3 biji. Tapi heboh sah. Dia ada kaedah umum dia. Kaedah umum dia tuan-puan apa dia? Tiap-tiap barang yang sah dijual beli ataupun tiap-tiap barang yang sah diheboh, maka sah dijual beli. Dan tak sebaliknya. Dia tak boleh sebaliknya. Maksud tiap-tiap barang yang sah diheboh, sah dijual beli. Bukan tiap-tiap barang yang sah dijual beli itu silap. Tiap-tiap barang silap tuan-tuan. Tiap-tiap barang yang sah dijual beli, sah diheboh. Macam tu. Apabila sah jual beli, confirm heboh sah. Tapi bukan tiap-tiap barang yang sah diheboh tak semestinya sah dijual beli. Itu dia punya kaedah dia. Dia lebih umum. Kalaulah benda itu sah jual beli, confirm heboh pun sah. Tapi kalau benda ni sah heboh, belum tentu sah jual beli. Kerana kalau kecil ini benda tu sah heboh tapi tak dibenarkan jual beli. Kenapa? Kerana tidak ada nilai. Dan kata kunci dia kita nak faham kenapa tak boleh jual beli benda sedikit, tidak ada nilai di sisi syarak. Seterusnya, dan lain-lainnya daripada benda-benda yang tidak ada nilainya pada ghalib, pada kebiasaannya tidak ada nilai. Dari itu tiada wajib diganti jika dibinasakan sekalipun haram dirampas. Contohlah tuan-puan, ini isu dalam muamalat. Apabila barang itu kita binasa, kita pecahkan, kita rosakkan, maka asal dianya, hukum asalnya wajib didhaman, wajib dibayar ganti rugi. Kalau kita barang orang, kita rosakkan dia, kita binasakan dia, kita pecahkan dia ataupun kita guna benda tu sehingga rosak, maka wajib dhaman, wajib bayar ganti rugi. Dia panggil dhamanun, ganti rugi benda yang hilang. Dia panggil dhamanun mutlafun, bayar ganti rugi benda yang kita dah guna ataupun benda yang kita rosakkan. Cuma kalau benda tu tidak ada nilai, tak wajib bayar ganti rugi. Ini dia ada pengecualian, dia ada perbezaan. Kalau benda itu benda umumnya, harta yang ada nilai, wajib bayar ganti rugi. Tapi kalau benda itu tidak ada nilai, sedikit, kita rosakkan benda sedikit, kita makan benda sedikit je kita ambil, maka dituntut oleh tuan dia. Dia kata guna ataupun makan benda ni, benda aku ni kena bayar. Adakah wajib kita bayar ganti rugi? Jawab dia tak wajib. Tetapi haram kita curi. Walaupun mencuri itu haram, mengambil itu haram, merampas itu haram, mencuri itu haram. Hukum haram ambil, tapi tak wajib bayar. Itu saja beza. Kalau benda tu benda yang ada nilai, haram curi, wajib ganti. Haram curi, wajib ganti kalau benda ada nilai. Tapi benda yang tidak ada nilai sedikit, haram ambil tetap haram, tak wajib ganti. Dan tak wajib dikenakan hukuman hudud dalam peruntukan jenayah Islam. Tak wajib. Kenapa? Kerana benda itu sedikit, tapi tetap haram.
Tetap kena minta maaf balik dengan dia kerana kita dah bedal sebiji anggur. Contoh haram macam mana? Contoh mencuri macam mana tuan-tuan? Merampas. Dia bagi contoh ni seperti merampas. Tengok kita bagi contoh merampas. Dari itu, oleh sebab itu tidak wajib diganti jika dibinasakan sekalipun haram dirampas. Kalaulah dibinasa tak wajib kita bayar. Tapi kalaulah benda tu ada di tangan kita, tu wajiblah bagi balik. Bukan harta kita. Tu. Dan wajib dikembalikan kepada tuannya. Sekira benda tu ada, wajiblah kembali kepada tuan dia. Kita ambil walaupun sedikit buah anggur. Ni kita dah ambil makan benda tu. Adakah wajib bayar? Tak wajib bayar balik. Mana contoh tuan-tuan? Rampas. Kena beza di antara curi dengan rampas. Ni banyak kes rampasan ni. Kalau kita tak faham sistem muamalat. Walaupun dirampas ni contoh. Contoh rampas ni tuan-tuan, dia beza dengan curi. Kita selalu sebut, kita ulang balik saja. Kalau curi, mengambil barang milik orang lain secara sembunyi tanpa diketahui oleh tuannya, dan ada syarat sikit, itu umum. Kalau kita ingat macam tu dah okey. Tapi tambahan sedikit, tambahan dia, tempat yang kita ambil itu tuan dia letak di tempat yang elok, masuk tempat yang selamat. Itu tambahan untuk peruntukkan hudud. Tapi kalau kita ingat jas umum, itu maksud secara umum takrif curi, mengambil harta milik orang lain secara sembunyi, itu umum. Nak mensabitkan peruntukan hudud, kena ada tambahan. Ambil itu pula di tempat yang telah diletak pada tempat yang selamat, kita ambil lagi. Tapi kalau diletak biar macam tu, itu perbicaraan untuk menjatuhkan hudud lain. Tapi kita umum dulu. Yang kedua, rampas. Merampas ni mengambil barang milik orang lain secara terbuka di hadapan owner ataupun di hadapan tuan dia, tanpa kekerasan. Tu beza di antara rampas dengan rompok. Rompok menggunakan kekerasan. Rampas tak guna kekerasan. Tuan dia duduk nampak, tak mencederakan tuan pun, tu dipanggil rampas. Rompok lain. Jadi tiga istilah tuan-tuan. Haram, hukum sama haram. Beza dia nisbah. Nisbah. Macam mana nisbah? Ambil harta lain sembunyi, curi. Ambil orang lain, harta orang milik orang lain secara terbuka tanpa mencederakan orang lain, tu dipanggil merampas. Kalau mengambil harta orang lain secara terbuka dan mencederakan dia, tu dipanggil, maksud cedera ni terpaksa kita ragu, tu dipanggil rompok. Tu beza, tu sahaja beza. Mana contoh rampas tuan-tuan? Contoh tuan tu ada depan, kita ambil tanpa minta izin. Penjual tu ada. Kita pergi, penjual kata sekilo satu longgok RM8 saja, RM8 saja. Kita nak beli buah anggur. Manis ke tak manis tak tahu. Jangan tanya kedai, semua manis. Takkan dia kata, ni ban masam sikit ban, masam ban. Memang tak laku. Maka kita ambil tanpa minta pun. Ambil ingat. Kadang-kadang ada juga orang kita perangai macam tu. Ingat, oh manis, bos kilo. Tak minta izin, jawab dia haram. Kenapa? Kerana merampas. Ada orang yang dia mudah harta orang. Dia kata, Allah, sebiji kalau minta apa dia bagi? Ya, kalau minta dia bagi, minta dulu. Tak boleh guna kalau minta confirm dia bagi sebab sebiji saja. Dia lagi pula dia nak jual. Tak boleh. Dalam muamalah dia ketat. Nak mazhab kita sangat rigid, sangat ketat. Berkaitan dengan harta milik orang lain. Sangat ketat, jangan andaian. Dia tak boleh guna andai. Ada isu andaian ini, dia ada isu tertentu, boleh diandaikan. Maksud andai apa? Zon hati dia, kalau aku minta dia bagi, boleh. Itu isu yang tertentu. Isu lain. Adapun isu ni, isu umum, selagi mana tak yakin dia beri, maka haram kita guna. Apa yakin beri? Lafaz. Lafaz tu baru yakin dia beri. Kata-kata, ban, saya minta sebiji. Dia kata, silakan.
maknanya dia dah beri kepada kita, dia dah heboh kepada kita sebiji, boleh ambil sebiji. Itu pun kena tanya dia beri yang mana. Kena detail dalam muamalah. Tak apa, ambil mana-mana pun tak apa. Ambil mana-mana, kita bedal mana-mana. Kecil boleh, besar boleh. Tapi dia kata, ambil ini je, ini tester, jangan ambil yang lain. Tester saja. Itu dia ketat. Kalau dia kata mana-mana, okey, sebab itu milik dia. Formula dia mudah saja. Kalau milik orang lain, kita nak guna, kita mesti minta izin terlebih dahulu. Itu umum. Haram kita guna milik orang lain tanpa izin, melainkan ibahah. Itu lain, kita akan bincang akan datang. Ibahah ni boleh di mana saja. Kita pergi rumah orang, boleh duduk di mana saja. Sebab itu termasuk ibahah. Dia membenarkan untuk menggunakan harta milik dia secara percuma. Itu dipanggil ibahah. Kita pergi rumah orang, tuan rumah tak persilakan di mana-mana, itu ibahah. Tapi kalau dia persilakan kita duduk di kursi, wajib kita duduk atas cushion yang dia minta. Kerana itu tempat yang dia peruntukkan untuk kita, tempat yang dia benarkan kita guna. Itu dia tak masuk ibahah. Memang itu termasuk tempat yang dibenarkan kepada kita untuk pinjam. Tu dia punya ketat penggunaan. Kita tak berapa perasan. Kadang-kadang kita pergi rumah orang, kita ikut sedap duduk. Tuan suruh duduk atas cushion, dia sedap duduk bawah. Tak apa, saya nak duduk bawah. Tuan kata duduk atas ni, jangan duduk bawah. Tak boleh, kena ikut tuan. Bawah dia tak benar kan. Walaupun kononnya kita nak rasakan, kita kata tak apalah, duduk atas tu nampak macam hebat sangat cushion tu, bawah-bawah je lah, tak boleh. Walaupun kita rasa kononnya kita nak low profile saja, tak boleh. Kerana bawah walaupun tempat nampak tak berapa cantik, dia tak benarkan kita duduk. Itu muamalah kena ikut dia. Kalau dia tak suruh mana-mana, maknanya ibahah. Ibahah ni dia benarkan mana-mana kita ambil. Nak duduk atas kursian boleh, nak duduk bawah boleh, duduk penjuru kiri boleh, kanan boleh, jangan masuk dapur je. Kalau masuk dapur dia bagi, tak apalah. Sebab tu kena minta izin. Masuk dapur dia, masuk tandas dia, nak guna tandas. Baik. Contoh yang kedua tu Pak, contoh last contoh rampas haram. Contoh yang kedua, kita rampas slipper, sama je. Ni slipper kita guna tu kan, kita keluar nak ambil wuduk bedal, tu pun dia panggil rampas. Kalau tuan ada, kalau tuan tak tahu, dia curi lah. Tuan duduk sini, dia pergi, tu curi. Kalau tuan duduk depan sama, dia guna, tuan duduk tengok je, tuan pun tak larang, tuan pun tak sampai hati. Dia kata, aku ikut sayang tu slipper, nak guna air, nak kena air. Aku pun tak guna slipper aku ambil wuduk, dia pergi guna slipper ambil wuduk. Tu dia panggil mencuri, merampas. Ataupun contoh lagi merampas, kita pergi rumah orang, ada paip air kat luar, kita guna basuh kaki, tak minta izin. Tuan duduk atas rumah, kena minta izin dulu. Tuan duduk atas rumah, walaupun tuan duduk cakap dengan tuan pun, kita nak keluar rumah, dah cakap dah ni dengan kawan kita, keluar sekejap, nak buat apa keluar, basuh kaki. Nak keluar lebih teruk lagi, ambil wuduk dengan air yang dirampas, tak ada pahala. Dia kata nak ambil wuduk sekejap, tak minta izin, cakap nak ambil wuduk saja. Tapi kalau tuan dia tahu dah, tak apalah. Tuan dia tahu dah. Ini cerita tuan tak tahu pun. Dia ambil wuduk dengan air yang dirampas. Ini disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Disebut juga dalam kitab Sulamul Sibian. Contoh air, mengambil air yang tidak ada pahala. Ibadat yang tidak ada pahala, iaitu mengambil air yang dirampas. Mengambil wuduk menggunakan air yang dirampas. Tu. Contoh apa dia? Contoh haram aridi. Haram aridi. Tidak ada pahala wuduk dia. Asal wuduk ada pahala, tapi bolehlah buat solat, sah wuduk, cuma tidak ada pahala. Tu contoh. Jadi kita jangan bermudah-mudah dengan harta orang lain, tak boleh. Kadang-kadang lalu kereta orang pegang, mana boleh pegang kereta orang, tak minta izin nak pegang kereta orang. Terpegang, tersentuh, tak apalah, itu kadang-kadang memang dah cantiklah cap dia ni, merelip apa, boleh aku buat ni, tuan tak ada, mana boleh pegang harta orang, tak minta izin.
Takkan dia tak bagi, nak sentuh je. Ya, minta dululah dia bagilah. Memang dia bagi, minta dulu. Tanya, kereta siapa ni saya nak sentuh? Jangan, mana boleh sentuh kereta saya? Berkarak. Kalau tu tak bagi, ini kita mudah tu andai harta orang. Kalau kereta aku bagi, takkanlah kereta. Duk main takkan dia harta orang. Kalau kereta kita boleh. Dia kata, Allah Ustaz, kereta bukan bini. Kalau pegang isteri, aurat lah. Ini kereta, tak ada aurat. Bukan kira aurat, kira pegang harta orang. Apa dia? Kereta anak. Jadi anak dengan bapak ni macam mana pula? Kadang-kadang dia mudah-mudah kan. Kadang-kadang anak dengan bapak ni mudah-mudah je. Anak guna harta bapak main tak minta izin. Bapak guna harta anak tak minta izin. Jadi dia cumanya nak cerita umum saja. Dia pegang tu. Dia kalau tak guna, dia kata haram ni guna. Haram menggunakan harta orang. Jadi kalau kita pegang dengan maksud dia pegang itu, orang panggil pegang. Ghalibnya kalau pegang boleh ada orang panggil apa? Boleh memberi kesan, tu kau tak kena minta izin. Sekadar apa panggil, sekadar tersentuh. Tapi menyandar tak boleh. Ini disebut dalam kitab sebut. Contoh dalam kitab sebut, guna ni macam mana guna? Contohnya duduk atas motor. Kan motor parking kan? Kita duduk bersembang, tiba-tiba lenguh bersembang lama, duduk atas motor orang. Tu haram. Takkan ada sentuh. Maksud sentuh ni kita kadang-kadang kita sembang ni luar kawah sentuh kan, tersentuh tu tak apalah, bukan guna. Cuma umumnya kita nak cerita, kalau kita memang nak luruk, nak sentuh, nak pegang untuk tujuan tertentu, tak boleh, nak minta izin. Nak tahu macam mana cap dia ni, cantik tu cantik, nak pegang, tu kena minta izin. Harta anak ni pula dengan harta bapa. Jadi anak dengan bapa dia sama je konsep dia, harta. Cuma di sini dia boleh menggunakan konsep zon. Ni yakin dia ada dua tau. Dalam muamalah, yakin yang perlu kita guna, level yakin. Tak boleh level zon. Level zon ni andaian. Andai ni kalau aku minta memang dia bagi, tak dibenarkan. Melainkan situasi yang tertentu. Macam mana? Contohnya parent ataupun ibu bapa, ibu dengan anak. Harta anak yang dah balik, yang belum balik tak apa, itu memang wali dia bapa. Kalau anak kita yang dah balik, maka nak guna harta anak yang dah balik mesti minta izin. Anak umur 15, tapi harta dia. Tak boleh menggunakan harta anak tanpa minta izin. Sebab itu harta dia, bukan harta kita. Kalau harta kita bagi kepada dia, itu isu lain. Itu lain. Itu ada eksklusif hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Apabila harta bapa bagi kepada anak, Islam membenarkan untuk tarik balik. Dia benarkan. Boleh tarik balik bila-bila. Sah. Walaupun anak tak bagi, itu sah. Ini harta yang tidak melibatkan pemberian dia. Harta anak. Kalau nak guna, anak tu dah balik, mesti kita minta izin. Begitu juga anak dengan bapa. Harta bapa bukan harta kita. Jangan buat harta ibu, harta bapa kita balur je. Melainkan kita tak perlu minta izin, kita boleh menggunakan zon hati kita. Kita pernah guna, pernah selalu guna dan dah minta izin ayah kita bagi. Contoh tuan-puan, selalu kita guna motor ayah kita. Memang kita minta izin. Tapi kali kedua, kali ketiga dan kali keempat dan seterusnya, kita guna dengan zon, tak minta izin. Boleh. Tak haram. Kenapa? Dia boleh menggunakan zon hati dia. Mana zon ni kuat sangkaan hati, kalau kau minta, bapak aku beri. Sebab pernah kita minta. Itu situasi yang boleh menggunakan zon. Tapi bagai yang tak pernah kita minta, tak pernah guna lagi, mesti yakin. Mesti dia benarkan dengan yakin. Mesti lafaz daripada dia. Mesti minta izin. Contoh, benda yang ayah kita tak pernah guna. Barang ni. Kita nak guna, kena minta izin. Yang lain, contoh kain. Kadang-kadang kain bapak kita bedah je. Balik rumah, balik kampung kan, tak buat kain.
kain solat. Mak mana kain solat ayah pun? Mak pun bagi je. Tak minta izin ayah pun, mak tahu dah. Harta ayah adalah harta mak. Mudah. Kita kain ni kita mudah je. Ambilkan tahu pok kita, ambil motor bapak kita. Mak, kunci motor ayah mana? Ambil. Tahu. Pernah tak kita guna? Pernah. Boleh. Maknanya kita menggunakan zon hati kita. Tapi lain daripada isu ini, kita kena lafaz ataupun kena kebenaran, kena yakin. Tak boleh guna. Macam kita tadi, kita pergi rumah kawan kita ada paip depan rumah kawan kita, basuh kaki tanpa minta izin dengan kawan. Tak boleh. Sebab kita tak pernah guna lagi, tak pernah minta lagi. Tapi kalau kita dah pernah minta, acak dah kita guna, kita minta, tiba-tiba hari tu kawan kita ni duduk dalam, tak sempat kita nak minta, boleh kita menggunakan zon kita. Baik, kita sambung hingga akan datang tuan-puan. Di mana nak berhenti tu? Di bawah tu Dan wajib dikembali kepada tuannya. Haram dan tidak sah menjual racun yang boleh membunuh atau mencederakan, sama ada sedikit ataupun banyak. Wallahu a'lam. Dia yang di sini ni tuan-puan, oleh kerana dia panjang sikit, jadi kita baca pelan-pelan lah. Tempat yang kita ekspreskan. Tempat yang agak praktikal itu kita slowkan. Baik, kita akan sambung akan datang. Saya kata siapa ada blog? Ada orang nak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.